Syahidah adalah penduduk kampung di daerah pegunungan Pakistan yang tidak dapat berbicara sejak lahir. Keluarganya memutuskan untuk membawa Syahidah ke sebuah tempat suci di India agar ia bisa berbicara. Namun perjalanan pulang dari India, kereta yang mereka tumpangi mengalami kerosakan dan berhenti di antara perbatasan India dan Pakistan. Syahidah melihat seekor kambing tersepit dan turun dari kereta tersebut untuk membantunya. Namun, kereta tiba-tiba bergerak dan meninggalkan Syahidah di antara wilayah perbatasan kedua negara tanpa kesedaran ibunya. Kemudian, sebuah kereta pengangkut barang berhenti di tempat yang sama dan memberi harapan pada Syahidah untuk melanjutkan perjalanan mengikut kereta sebelumnya. Namun, kereta tersebut malah berbalik arah dan membawa Syahidah ke India. Di India, Syahidah bertemu dengan Pawan Kumar, seorang pria baik hati dan taat pada agama Hindu, yang kemudiannya memberi nama Muni kepada Syahidah kerana tidak mengetahui nama aslinya. Pawan sedaya upaya membantu Muni untuk bertemu dengan ibu bapanya dengan membawa Muni ke balai polis dan ejen pelancongan, tapi semua cara itu tidak membantu Muni untuk menemui keluarganya. Pawan membuat keputusan untuk membawa Muni pulang sendiri ke Pakistan. Kerana tidak memiliki pasport dan menghadapi banyak kendala untuk mendapatkan pasport dari pemerintah India, Pawan memutuskan untuk secara ilegal menyeberangi perbatasan India-Pakistan dengan bantuan seorang penyelundup. Dia tetap enggan melanjutkan perjalanannya sampai mendapat izin, meskipun dituduh sebagai mata-mata India. Kejujurannya berhasil melunakkan hati pihak berwenang tersebut. Tantangan tidak terhenti di situ ketika di Pakistan, Pawan dikejar oleh polisi yang menganggapnya sebagai mata-mata. Pawan dibantu oleh seorang wartawan Pakistan yang bernama Chan Nawab yang kurang berhasil dalam karyanya, namun percaya dengan tujuan Pawan ke Pakistan. Meskipun berhasil menemukan Muni dan keluarganya, Pawan akhirnya ditangkap oleh polis. Salah satu adegan yang paling menyedihkan dalam kerajaan Baijat adalah ketika penduduk India dan Pakistan bersatu untuk membebaskan Pawan dari penjara. Mereka berkumpul di pintu perbatasan untuk membawa Pawan kembali ke India. Muni yang melihat Pawan berlari melintasi pintu perbatasan berlari mendekatinya sambil tiba-tiba dapat berbicara dan memanggil nama Pawan. Inilah momen keajaiban yang mampu membuatkan siapa pun terharu dan berlinangan air mata. Falsafah merujuk kepada pendekatan atau pandangan falsafah yang digunakan dalam proses pembuatan dan pentafsiran sesebuah filem. Falsafah dari setiap filem ini, dia melibatkan pemikiran kritis, analisis dan refleksi terhadap aspek falsafah yang berkaitan dengan media filem dan pengaruh filem ini terhadap penonton. Jadi, pendekatan falsafahnya kita boleh cerminkan dalam pelbagai aspek, antaranya tema, penceritaan, watak penerbangan, penggunaan warna, sistem bunyi dan juga pengaruh gaya sinematik. Falsafah filem ini juga boleh membantu kita untuk faham cara sesebuah filem itu mempengaruhi kita dari segi emosi, intelektual dan juga sosial. Dan bagaimana filem ini juga boleh menjadi cara untuk meningkatkan kesedaran kita dan mempersoalkan pandangan kita tentang dunia. Dan seseorang iaitu Semurung Sinambela, baiklah, beliau berkata bahawa toleransi dan keharmonian mesti diutamakan. Jika saudara-saudara kita dari pelbagai kaum dan agama dalam kesusahan, kita mesti membantu mereka, dan apabila mereka jatuh, kita mesti bersedia untuk membangunkan mereka. Jadi, kata-kata Semurung Sinambela ni dapat dikaitkan dengan filem Bajrang Baijat itu sendiri. Filem Bajrang Baijat, dia menekankan kepentingan untuk menerima dan menghormati perbezaan agama. Jadi contohnya dalam cerita ni, Pawan iaitu watak utama filem, Pawan ni seorang lelaki yang beragama Hindu, tapi walaupun begitu, dia ikhlas untuk menerima Muni ataupun Syahidah yang merupakan seorang Muslim daripada Pakistan. Pawan, dia tak lihat agama itu sebagai penghalang untuk membantu dan melindungi Muni. Jadi, sikap Pawan ini menunjukkan bahawa toleransi beragama melibatkan penerimaan dan penghormatan terhadap individu walaupun latar belakang agama mereka adalah berbeza. Seterusnya, falsafah yang dapat kita lihat dalam filem ini adalah nilai kemanusiaan. Untuk ini, saya akan petik kata-kata daripada Kofi Annan. Beliau berkata, kita mungkin berbeza agama, bahasa berbeza, warna kulit berbeza, tapi kita semua adalah satu bangsa manusia yang mempunyai nilai asas yang sama. Okey, jadi filem ini, filem Bajrang Baijat ni menunjukkan betapa pentingnya kebaikan dan belas kasihan dalam hubungan kita sesama manusia. Tak kisahlah orang tu beragama apa, tapi kita kena buat baik dengan semua orang. Kita kena ada nilai kemanusiaan tu terhadap semua orang. Jadi Pawan, watak utama filem Bajrang Baijat ni, dia menunjukkan kebaikan dan belas kasihan yang mendalam terhadap budak perempuan tu iaitu Muni, seorang gadis Pakistan yang terpisah daripada keluarganya. Jadi Pawan ni dia mengorbankan masa, dia mengorbankan usaha dan keselamatan diri dia sendiri untuk lindungi dan bantu Muni. Walaupun Pawan ni tak ada kaitan dengan Muni ni pun, tapi dia sanggup mengorbankan segala-galanya untuk bantu gadis Pakistan ni. Jadi daripada situasi ni, dia mengajar kita bahawa kebaikan dan belas kasihan adalah nilai manusia yang penting dalam membantu orang lain mewujudkan hubungan.
Seterusnya ialah kaedah kajian. Ia merupakan kaedah untuk mengumpul dan menganalisis data dalam menjalankan kajian. Antara kaedah kajian yang kami lakukan ialah penyelidikan perpustakaan. Namun, ia dilakukan secara atas talian seperti jurnal, artikel dan keratan akhbar kerana ia menyempatkan masa dan mudah diakses. Untuk seterusnya ialah perbincangan kajian. Terdapat 3 perkara yang dibincangkan. Yang pertama, isu utama. Yang kedua, cabaran falsafah. Dan yang ketiga, pengajaran yang dapat diambil daripada filem Banjari Baikjan. Antara isu yang diketengahkan dalam filem ini ialah nilai kemanusiaan yang membawa maksud sistem fikiran dan tingkah laku yang memberi perhatian terhadap nilai murni dan kepentingan kepada kesejahteraan manusia. Contoh nilai kemanusiaan ialah nilai murah hati, iaitu perbuatan ingin membantu secara ikhlas kepada golongan yang memerlukan sama ada dalam bentuk kebendaan ataupun sokongan moral. Kita boleh lihat babak dalam filem ini ketika Pawan memberikan makanan dan minumannya kepada Syahidah setelah dia diperhatikan oleh kanak-kanak tersebut. Ini menunjukkan watak utama mempunyai nilai murah hati. Antara isu yang diketengahkan dalam filem ini ialah nilai kemanusiaan yang membawa maksud sistem fikiran dan tingkah laku yang memberi perhatian terhadap nilai murni dan kepentingan kepada kesejahteraan. Isu yang kedua ialah sikap toleransi dalam beragama. Ia merupakan sikap atau tingkah laku yang bersedia untuk menghormati dan membenarkan penganut agama lain beramalkan agama masing-masing tanpa sebarang halangan, selagi mana tidak menyentuh sensitiviti agama lain dan tidak melanggar batas syariat yang ditetapkan agama. Kita boleh lihat babak dalam filem ini ketika Pawan lari keluar dari masjid ketika tersedar daripada tidur kerana menganggap bahawa masjid tempat suci bagi orang Islam dan dia tidak boleh berada dalam masjid kerana bukan orang Islam. Namun, Ustaz menjelaskan bahawa masjid terbuka untuk semua sekalipun berbeza agama. Ini menunjukkan bahawa watak utama menghormati agama yang bukan dia anuti. Walaupun filem ini memfokuskan kepada tema belas kasihan dan juga kemanusiaan, namun terdapat juga adegan yang boleh ditelitikan dari perspektif epistemologi. Cabang falsafah yang difokuskan dalam filem ini adalah 2, iaitu aksiologi dan juga epistemologi. Adegan aksiologi dalam filem ini membawa kepentingan yang signifikan dan menyumbang kepada keseluruhan mesej dan juga nilai yang digambarkan dalam filem itu. Istilah aksiologi merupakan teori ataupun nilai-nilai murni atau cabang falsafah yang membicarakan mengenai nilai dan juga moral, etika yang dihadapi oleh watak. Murni yang tidak dapat pulang walaupun dia seorang yang mentaati agamanya, iaitu agama Hindu, dan juga terdapat juga ketegangan konflik yang berlaku antara India dan juga Pakistan. Di sini kita dapat lihat kepentingan belas kasihan, kemanusiaan dan juga kepercayaan ini tidak seharusnya mengehadkan kasih sayang dan juga penjagaan yang kita ada untuk satu sama lain. Watak berjanji ini menunjukkan nilai-nilai murni apabila dia berusaha keras untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan murni, malah dia sanggup mempertaruhkan nyawanya sendiri. Adegan itu juga membincangkan tentang tema keharmonian agama dan juga kuasa cinta untuk mengatasi perbezaan, tanpa mengira kewarganegaraan ataupun latar belakang agamanya. Yang seterusnya, adegan epistemologi. Adegan yang dipamerkan adalah apabila Pawan yang menghadapi cabaran untuk berkomunikasi dengan murni kerana dia mempunyai masalah cacat pertuturan. Adegan ini sedikit sebanyak menunjukkan batasan kaedah komunikasi dan menyalahkan kepentingan isyarat bukan lisan, empati dan juga gerak hati dalam memahami orang lain. Pawan hanya bergantung kepada pemerhatiannya terhadap murni, bahasa badan untuk memahami emosi murni. Dari sudut epistemologi, adegan ini menyalahkan kepentingan pengetahuan, pengalaman yang mencabar kepercayaan bahawa pemahaman hanya bergantung pada komunikasi lisan, namun ia menggambarkan kuasa empati, pemerhatian dan gerak hati dalam mendapatkan pandangan tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Secara keseluruhan, epistemologi dalam filem ini memberikan peluang kepada penonton untuk merenungkan sifat pengetahuan kelemahan bahasa dan juga kepentingan empati dalam memahami orang lain. Secara alamiah, manusia sememangnya mempunyai sifat kebergantungan antara satu sama lain dan merupakan fitrah semestinya bagi manusia. Budaya tolong-menolong ini harus diterapkan dalam masyarakat agar menimbulkan rasa tanggungjawab dan membantu mereka yang dalam kesusahan. Sebagaimana yang terdapat dalam filem Banjari Baikjan,
Watak utama Pawan menekankan aspek tolong-menolong bagi mereka yang menghadapi kesusahan. Sebagaimana yang terdapat dalam babak ini, dia menunjukkan bahawa Pawan bertekad untuk menghantar pulang Munyi ke negara asalnya meskipun membahayakan nyawanya. Perbezaan dan kepelbagaian yang terdapat dalam sebuah bangsa dan masyarakat menjadi kayu ukur bagaimana sikap toleransi sesebuah masyarakat itu sendiri. Toleransi awalnya ada kerukunan. Tanpa adanya toleransi, tidak mungkin ada sikap saling menghormati, kasih mengasihi dan menghadapi kepelbagaian yang wujud. Seperti mana dalam babak ini, Pawan menghormati agama lain apabila beliau segera keluar dari rumah suci agama Islam ketika menyedari bahawa dirinya merupakan seorang yang menganti agama Hindu. Kemahiran diplomasi yang cukup penting ini merupakan satu cabang dalam mentadbiran sesebuah negara masa kini untuk tampil secara baik di antara negara-negara lain. Sebagaimana yang menimbulkan konflik antara India dan Pakistan, yang mana banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi antara kedua negara ini, termasuklah perbatasan antara India dan Pakistan. Filem ini menyampaikan pesanan tentang pentingnya perdamaian dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Meskipun hubungan antara India dan Pakistan tegang dalam konteks politik, Pawan mencuba menjaga kedamaian dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Ini mengajar kita bahawa ketenangan, kompromi dan diplomasi adalah jalan yang lebih baik daripada kekerasan dalam menyelesaikan perbezaan. Kesimpulan ini terdiri daripada 3, rumusan, implikasi dan cadangan. Jadi, apa kita tunggu lagi? Let's go! Rumusan daripada filem Bajra Bangi Baijan adalah dalam filem ini menunjukkan walaupun mempunyai pelbagai rintangan dan halangan, Pawan Kumar tetap meneruskan niat baiknya untuk menghantar Munyi atau Syahidah ke negara asalnya iaitu Pakistan, walaupun dia tahu perkara itu akan mengancam nyawanya sendiri. Jadi kita haruslah memupuk sikap saling membantu, sikap peri kemanusiaan dalam diri kita agar kita tidak membina sikap permusuhan terhadap seseorang hanya disebabkan agamanya dan budayanya. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi. Implikasi daripada filem ini adalah mempromosikan kemanusiaan dan toleransi. Filem ini mengajarkan pentingnya memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi dan toleransi terhadap perbezaan agama, budaya dan latar belakang. Seterusnya, kita pergi kepada cadangan untuk filem Bajra Bangi Baijan ini. Kita haruslah memupuk sifat peri kemanusiaan antara manusia. Hal ini kerana individu lain akan menilai agama dan budaya kita dari segi perwatakan dan kita dan kebaikan kita dan sifat peri kemanusiaan dalam diri kita. Kerana apa? Kerana kita yang membawa imej agama perlulah membawa sifat yang baik terhadap masyarakat. Jadi, seronok tak seronok filem Bajra Bangi Baijan ini? Kerana apa? Kerana sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita, sangat dekat dengan falsafah kehidupan kita. Di sinilah keajaiban filem ini yang mampu membuatkan sesiapa pun menikiskan air mata. Jadi, sekian daripada pembentangan kami.